Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. InsyaAllah hari ini saya nak berkongsikan satu buah cerita, yang mana cerita ni saya ambil daripada novel Mahar Cinta Cinderella karya Maya Iris. Dengar macam cerita romantis kan, tapi insyaAllah tak seperti cerita romantis yang kita jangkakan. Okey, pertama sekali cerita ni, novel ni menceritakan kisah seorang perempuan yang bernama Nur Sayang. Sedap nama tu. Okey, dia seorang jururawat pelatih di sebuah hospital, yang mana ketika itu yang menyelia dia ialah seorang doktor Cina bernama Dr. Andrew. Sebelum saya teruskan lagi, nak cerita jugalah sebab apa novel ni letak nama Cinta Cinderella kan. Okey, kalau kita tengok cerita Cinderella dulu kan, dia mengisahkan seorang puteri yang tertinggal kasut di satu majlis, lalu dikejar oleh seorang putera. Macam dengan novel ni juga, tapi bukan putera, tapi bukan si puteri yang tertinggal, tapi si puteranya. Okey, kisah dia apabila Nur Sayang ni dia berjalan di tepi jalan, tiba-tiba ada peragut yang meragut beg Nur Sayang. Itu datang seorang lelaki yang cuba nak menyelamatkan dengan cara apa? Dia ambil kasut dia, dia baling kepada peragut tu, jatuh peragut tu. Lalu situlah Alkisah daripada kasut yang menyelamatkan Nur Sayang ni. Diletakkan tajuk Cinta Cinderella. Okey, yang lelaki tu yang selamatkan tu ialah Dr. Andrew. Okey, kita balik ke cerita hospital tadi. Okey, Dr. Andrew yang menyelia dia ni kan, bukan sekadar untuk menyelia, tapi ada satu agenda tersembunyi. Agenda dia apa? Dia cuba nak memurtadkan Nur Sayang ni. Dengan cara apa? Hari-hari dia cuba untuk psychokan Nur Sayang ni. Dengan cara apa? Dia kata Nur Sayang ni, kau Islam celup. Sebab apa? Kau ni pakai tudung tapi tak buat semikian orang yang alim. Faham tak? Dia selalu tanya Nur Sayang, kau pakai tudung ni, kau Muslim ni, berapa banyak dah ayat Al-Quran yang kau hafal? Ya, kau pandai baca, tapi berapa banyak yang kau boleh hafal? Tak dinamakan Islam celup ke tu? Kan? Lepas tu Nur Sayang cakap balik lah, dan kami ada orang alim dalam Islam. Ya, orang alim, tapi kau apa yang kau buat kan? Kau Islam tapi berapa banyak ayat yang kau boleh hafal? Dia cuba untuk mainkan perasaan Nur Sayang. Dan lagi kadang-kadang dia kata, kau bertudung ni atas sebab apa kan? Dia selalu tanya benda macam tu. Dan ada sedikitlah lawak kat sini. Nur Sayang paling tak suka orang panggil dia atas nama Sayang. Lebih kalau orang luar panggil dia Nur, atas nama Nur. Jadi Dr. Andrew ni nak psycho dia, hari-hari dia panggil Nur Sayang ni dengan nama Sayang. Sayang datang ni kejap, macam tu. Jadi Nur Sayang ni lama-kelamaan dia tak tahan dengan ejekan, dengan orang kata apa, permainan Dr. Andrew ni. Jadi dia macam koyak sikit kan dengan Dr. Andrew ni. Jadi lama-kelamaan dia cuba untuk belajar baca buku, apa yang dimaksudkan dengan kewujudan Allah ni. Dia nak balas balik, nak counter balik dengan Dr. Andrew kan. Apabila Dr. Andrew tanya kenapa pakai tudung kan, kenapa orang Islam pakai tudung perempuan. Jadi Nur Sayang dia bagi satu perumahan yang paling mudah. Dia campakkan satu gula-gula yang berbalut dan satu lagi yang tak berbalut. Mana yang doktor nak? Nak yang berbalut ke yang tak berbalut? Lepas tu Dr. Andrew cakap, mestilah nak yang berbalut kan, sebab masih bersih. Macam tu jugalah orang Islam nak menjaga kebersihan, kesucian seorang muslimah itu. Dan banyak lagi lah. Lama-kelamaan saya ringkaskan cerita, dia banyak memberi dalil-dalil daripada Al-Quran. Bagaimana? Dia kata sebab apa ahli neraka ini dibesarkan tubuh dia berapa kali ganda besar saiz dia. Sebab apa? Allah betul-betul nak menyeksa ahli neraka ni. Kalau badan kecil macam saiz saya ni, badan kecil kena sesaan tak berasa sangat. Tapi bila badan kita saiz gergasi besar, kena sesaan Allahu Akbar besar. Jadi saat tu Dr. Andrew terfikir, okey, ada logik dia. Kalau badan kecil kena siksaan tak merasa, tapi bila badan berganda-ganda besar akan merasa seksa tu lagi-lagi besar. Dan lagi Nur Sayang bagi dekat Dr. Andrew. Dr. Andrew kata, ada tak dalam sains bila badan kita ni terbakar kan, selepas terbakar tu kulit kita dah tak rasa dah sakit tu, tapi Allah jadikan ahli neraka ni apabila terbakar kulit dia akan bercantum, akan jadi elok balik kulitnya, lalu diseksakan lagi.
Itu sebab apa? Allah nak bagi kita rasa kesat kita berganda-ganda. Rosak kulit, jadi elok balik. Rosak kulit, jadi elok balik. Dan saat tu Dr. Andrew terfikir, betul juga logik dengan ayat-ayat Quran ni. Sebab apa? Dalam sains, apabila kulit kita rosak, selepas tu dah tak rasa apa dah kan. Dia dikenakan haba ke apa, tak rasa sangat dah. Sebab kulit kita dah tak ada dah dari tu. Jadi dalam hukum Allah di neraka, apabila kulit kita rosak, Allah gantikan kulit baru. Bila rosak, Allah gantikan yang baru. Ketika itu Dr. Andrew kalah buat pertama kalinya dengan Nur Sayang. Nur Sayang betul-betul gembira dah sebab dia boleh 1-0 dengan Dr. Andrew. Dan Alhamdulillah, kisah siri berdebat tu berlanjutan dengan cara yang baik. Dr. Andrew dah berminat untuk belajar Al-Quran. Bukan belajar apa, nak baca translate. Dia suruh Nur Sayang belikan satu naskah Al-Quran translate bahasa Cina atau bahasa Inggeris untuk dia baca. Dan sehari mereka duduk di ruang rehat bersama-sama. Oh, awak dah jumpa ayat ni tak? Tentang ciptaan langit dan bumi. Awak dah jumpa tak tentang kelahiran yang manusia ni diciptakan dengan setitis air mani kan? Lalu berubah menjadi daging. Mereka macam saling bertukar. Sebab Dr. Andrew ni seorang doktor, dia nak satu penciptaan sains kan? Jadi bila Al-Quran ni dia memberikan semua benda yang seorang doktor nak, dia masa kagum dan takjub dengan Al-Quran. Dan Alhamdulillah, siri dia panjang lagi kisah dia kan? Kisah Mahar Cinta Cinderella ni. Tapi apa yang saya nak tekan kat sini, Al-Quran dia memberikan semua hidangan untuk kita, apa yang kita nak, lengkap. Bab biologinya, astronominya, ilmu falak, semua ada dalam Al-Quran. Akhirnya Dr. Andrew ni memeluk agama Islam. Itu adalah siri-siri mereka. InsyaAllah nanti saya kongsikan lagi apa ending dia. Okay, insyaAllah setakat itu saja kot perkongsian daripada saya. Harap kita teruskan untuk membaca dan membaca. Utamakan membaca yang baik-baik. InsyaAllah semoga menjadi manfaat untuk kita. Assalamualaikum.